Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1086. Antara paparan utama. Nasib baik PH menang pada PRU 14. Bangsa Johor benar-benar perlu bangkit. Pemimpin akhir zaman bodoh dan tidak amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun meminta bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengemukakan penjelasan berhubung kenyataannya yang mengelirukan Dewan Rakyat minggu lalu. Azhar berkata ahli Parlimen Barisan Nasional pekan itu perlu memberi penjelasan pada Rabu ini berkenaan kenyataan dalam perbahasannya yang menyentuh mengenai isu One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kewangan negara. Sebagaimana amalan saya yang biasa, saya telah menulis kepada Yang Berhormat Datuk Seri Yang Berhormat Pekan untuk meminta penjelasan, serta juga Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk memberi penjelasan terhadap apa yang beliau katakan di Dewan tempoh hari, dan saya sedang menunggu jawapan. Katanya di Dewan Rakyat. Terdahulu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Damansara Tony Phua memohon untuk merujuk Najib ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwa cuba mengelirukan Dewan. Dalam perbahasan Najib itu, Dewan Rakyat kecoh apabila beliau dibidas oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam serta Jelutong Khalid Abdul Samad dan RSN Raya. Jangan benarkan beliau untuk meneruskan perbahasan. Dahlah, tolong, please. Negara nak tipu lagi. Dan salam saya minta. Ya, baik. Terima kasih Datuk Speaker. Tapi debt servicing, kita kena bayar bunga. Untuk 32 bilion tu bukan jumlah yang kecil. Susulan itu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjelaskan bahawa dakwaan kerajaan belum lagi membayar hutang 1MDB tidak berasas memandangkan prinsipal hutang sebanyak 32.3 bilion ringgit tarikh matangnya di antara 2022 hingga 2039. Komitmen kita setelah saya pun baru saja dipahamkan ialah lebih kurang 38 bilion ringgit lah, ataupun 38.5 ke 38.8 bilion ringgit. Ini prinsipalnya 32 bilion ringgit, 32.3, dan faedahnya pula sebanyak 6.5 bilion ringgit. Jadi dakwaan bahawa belum lagi kita bayar prinsipal hutang 1MDB ini adalah tidak berasas, ya. Dalam bahasa mudah, Najib berbohong di Dewan Rakyat. Perkara 36/12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dalam peraturan-peraturan berbahas memperuntukkan mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Kemarin, bekas Perdana Menteri ke-8 yang juga Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin tampil untuk membidas ucapan Najib berhubung 1MDB di Dewan Rakyat. Beliau berkata Najib mencemarkan Dewan Rakyat menerusi kenyataannya bahawa hutang 1MDB tidak dibayar menggunakan wang rakyat. Ini satu kenyataan yang tidak benar dan mengelirukan ahli-ahli yang berhormat. Saya hairan, Pekan sebagai bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan boleh terlupa hutang 1MDB dijamin oleh kerajaan. Apabila 1MDB gagal membayar hutang termasuk faedah yang keseluruhannya berjumlah lebih 50 bilion ringgit, maka kerajaanlah yang terpaksa membayar hutang-hutang ini, katanya. Presiden Bersatu itu berkata setakat akhir Februari 2022, jumlah hutang 1MDB yang masih perlu dibayar bernilai 38.8 bilion ringgit, iaitu 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah hutang. Setakat akhir Februari 2022, jumlah hutang 1MDB yang masih perlu dibayar adalah bernilai 38.8 bilion ringgit, merangkumi 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah hutang.
Yang Berhormat Menteri Kewangan pada bulan Januari yang lalu juga turut memaklumkan bahawa kerajaan sudah membayar hutang 1MDB berjumlah 13.3 bilion setakat ini. Maknanya ini duit rakyat lah. Ujar pengerusi Perikatan Nasional itu. Mahyadin juga menyenaraikan beberapa aset yang dirampas semula daripada gerombolan kleptokrat 1MDB, antaranya termasuk Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Pekan ialah oleh kerana kerajaan telah berjaya merampas semula sebahagian wang dan aset 1MDB yang telah dicuri, maka gunalah wang dan aset itu untuk membayar balik hutang 1MDB. Antara aset yang berjaya dirampas semula ialah sebuah kapal layar mewah bernilai 130 juta dolar Amerika, sebuah jet pribadi Bombardier bernilai 35 juta dolar Amerika, dan aset-aset mewah milik anak tiri Yang Berhormat Pekan, iaitu sebuah townhouse bernilai 23.2 juta pound di London, sebuah rumah mewah bernilai 17.5 juta dolar Amerika di Beverly Hills, dan sebuah kondominium mewah bernilai 35.5 juta dolar Amerika di New York. Itu belum lagi wang yang diklepet oleh bekas jurubank Goldman Sachs, Tim Leissner, dalam keterangannya di Mahkamah Persekutuan New York baru-baru ini. Kesemua aset-aset ini tentunya dibeli bukan untuk tujuan pelaburan yang menguntungkan 1MDB. Sebaliknya, dikeroyok oleh orang-orang yang rapat dengan Pekan menggunakan sebahagian wang berjumlah 18.8 bilion ringgit yang dicuri dari 1MDB, jelas Mahyadin. Beliau berkata nasib baik Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum ke-14 dan Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Bayangkan jika Yang Berhormat Pekan masih Perdana Menteri. Saya tidak fikir dia akan menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk mencari wang dan aset 1MDB yang hilang. Kerana yang menghilangkan wang dan aset itu pun dia. Jadi benarlah YB Pekan ini seorang yang cerdik berbohong. Seperti yang sudah banyak kali saya jelaskan dan tegaskan, kerosakan akan melanda negara jika integriti tidak dijadikan pegangan pemimpin yang mentadbir kerajaan. Apalagi yang kesnya terkenal seantero dunia dengan izin the biggest scandal of the century yang melibatkan rantaian penyangak keuangan global atau the plundering idiots yang mencetuskan national embarrassment. Tegasnya. Nah, sudah terang lagi bersuluh. Najib sudah kantoi berbohong di Dewan Rakyat. Pemimpin yang mengkhianati Pakatan Harapan pun tidak mampu menafikan hikmah di sebalik kekalahan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 lalu. Tiada seorang ahli Parlimen PAS pun berani berdiri mempertahankan Najib walaupun mereka pernah menyatakan puas hati dengan plan rasionalisasi 1MDB yang dibentangkan oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy. Cuma UMNO BN yang masih mahu melihat Najib kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia jika parti itu berjaya memenangi pilihan raya umum ke-15 nanti. Kerana itu, kini Najib bebas berkempen di pilihan raya negeri Johor sehingga menenggelamkan calon Menteri Besar Barisan Nasional Johor, Datuk Hasni Mohamad. Mujur Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kebejatan pemimpin UMNO terbongkar satu demi satu dan wang yang diklepet oleh mereka serta kroni-kroni mereka berjaya diperolehi. Itu pun ada pemimpin PAS yang masih tidak sedar diri merindui muafakat nasional yang sudah mati. Selain membuat tomahan, kononnya Pakatan Harapan gagal. Sementara perbicaraan berhubung kes One Malaysian Development Berhad 1MDB sedang berjalan di Mahkamah Malaysia dan Amerika Syarikat, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak terus berbalah. Mereka berdua diketahui umum saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Masing-masing dilihat cuba menonjolkan seolah-olah mereka yang betul, kata Ahli Parlimen Sepang Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin. Namun kata Hanifah, fakta yang perlu dipertimbangkan dalam menilai senario ini ialah mereka sama-sama mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu.
Bukankah kedua-dua mereka dan parti mereka masing-masing boleh bersama dan bersetuju sebulat hati membentuk dan membina sebuah government tebuk atap yang tidak pernah diberikan mandat rakyat bagi menjatuhkan dan meranapkan kerajaan sah Pakatan Harapan yang dibina dengan mandat rakyat yang sah pada 9 Mei 2018 melalui pilihan raya? Soal ahli jawatankuasa pimpinan Amanah Nasional itu. Hanifah menempelak mereka yang telah bertindak menghalang kerajaan Pakatan Harapan daripada menyempurnakan mandat rakyat. Tidak perlu diragukan lagi mandat rakyat yang diberikan kepada kerajaan PH adalah bagi tempoh 5 tahun dan bukannya hanya 22 bulan. Jikapun mereka berdua dan parti mereka dan tak dapat bertahan sangat untuk jadi government semula, bukankah secara munasabahnya mereka kena tunggu pilihan raya umum ke-15, ujarnya. Hanifah yang juga anak kelahiran Batu Pahat, Johor, mempertikai kewajaran tindakan Mahyadin dan Najib yang ingin mendapatkan mandat rakyat di Johor melalui pilihan raya negeri Johor setelah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pernah memerintah di Johor tanpa sebarang mandat rakyat atau melalui pengkhianatan mandat rakyat. Beliau menyoal Mahyadin yang tanpa rasa malu melalui Perikatan Nasional turun ke Johor dalam pilihan raya negeri ini dan menagih daripada rakyat ataupun bangsa Johor untuk dapatkan semula mandat rakyat. Kenapa Tan Sri dan Perikatan Nasional boleh rasa tak malu nak dapatkan semula mandat rakyat sedangkan masa pilihan raya negeri Johor yang ke-14 dan pilihan raya umum ke-14 rakyat sudah pun bagi mandat kepada Tan Sri dan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Tan Sri untuk memerintah Johor dan Malaysia melalui Pakatan Harapan? Kenapa Tan Sri dan Parti Tan Sri tidak mahu hormat mandat rakyat tersebut dan sanggup khianati mandat tersebut secara terbuka? Di mana logiknya? Bidas Hanifah. Beliau mengingatkan pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bahawa bangsa Johor sudah pun memberi mandat sebelum ini pada Pakatan Harapan dan anda semua sanggup tidak hormat dan khianatinya. Adakah kamu harap kami akan mempercayai kamu sekarang? Sindir Hanifah. Kepada Najib yang partinya juga ingin mendapatkan semula mandat rakyat untuk mentadbir negeri Johor, beliau bertanya tentang jaminan kepada bangsa Johor untuk boleh percaya kepadanya dan UMNO BN. Bukankah Parti Datuk Seri UMNO BN tahu dan sedar bahawa pada 9 Mei 2018 bangsa Johor secara jelas telah bagi mandat kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir Johor secara sah? Kenapa parti YB yang tak pernah hormat mandat suci kami tersebut? Soalnya, beliau turut mempersoalkan bagaimana Najib dan Barisan Nasional boleh bersubahat dengan Mahyadin dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan tebuk atap dengan menepikan begitu sahaja mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan. Dan untuk Datuk Seri, kami bangsa Johor juga ingin bertanya, kami pernah beri mandat kepada YB hatta jadi Perdana Menteri, kami semua. Tapi cuba Datuk Seri lihat apa yang Datuk Seri dah lakukan kepada negara ini melalui puaka 1MDB. Bukankah Datuk Seri nampaknya lebih percaya pada Jolo? Hanifah menempelak. Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. 4 pertuduhan adalah di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sementara 21 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Najib juga didakwa menggunakan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arukan Dasami pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 serta 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pihak pendakwaan berhujah bahawa keputusan untuk membuat pindaan itu dibuat semasa mesyuarat pada 24 Februari 2016 di Pejabat Ketua Setiausaha Kerajaan ketika itu Tan Sri Ali Hamzah.
Pengubahsuaian ini dilakukan untuk mengeluarkan atau mengubah bahagian tertentu laporan audit 1MDB termasuk menggugurkan isu kehadiran Low Teck Choo Lo dalam mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB menurut laporan Malaysia Kini 22 Disember 2021. Itulah yang berlaku kepada 1MDB yang Najib menjadi pengerusi Lembaga Penasihat. Di samping beliau juga adalah Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Malang sekali bagi rakyat Malaysia dan bangsa Johor dibohongi berkali-kali. Sebab itulah bangsa Johor perlu bangkit. Kemarin, sebahagian daripada Lembah Klang ditimpa bencana banjir kilat yang dahsyat. Ratusan kereta tenggelam. Kerugian yang ditanggung oleh rakyat sama ada memiliki kereta atau tidak belum dapat dianggarkan. Apa kaitan bencana ini dengan pemimpin akhir zaman yang bodoh dan tidak amanah? Islam melarang amanah daripada dikhianati dan tadbir urus negara dijalankan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang yang sewajarnya. Dalam kes yang ekstrim, tikus ditugaskan membaiki labu. Namun itulah yang berlaku sebagai fenomena akhir zaman. Bukannya umat Islam tidak diingatkan. Fenomena akhir zaman ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran dan hadis. Cuma apabila kuasa dipegang, mereka yang menghafal Quran dan hadis lupa. Kerana itu rampasan kuasa dihalalkan seperti yang berlaku di Malaysia. Langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 kononnya ia dilakukan secara demokrasi. Kononnya Islam terancam, perlembagaan terancam, lalu kerajaan wajar ditumbangkan menerusi tebuk atap. Walhal rampasan kuasa itu adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberi oleh rakyat. Malangnya kebijaksanaan golongan ini hanya di tahap merencana rampasan kuasa sahaja tanpa apa-apa dasar untuk memakmurkan negara kecuali menafikan kuasa yang hak yang dimiliki Pakatan Harapan menerusi pilihan raya umum ke-14. Merekalah golongan Ruwaibidah yang merujuk kepada orang yang lemah dan tenggelam dengan hal keduniaan. Rasulullah SAW pernah mengaitkan Ruwaibidah dengan zaman akan datang yang sebenarnya sudah sampai di negara ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu orang Ruwaibidah berbicara. Ada orang bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang menguruskan urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hari ini kita menyaksikan orang yang didapati bersalah kerana menyeleweng mendapat penghormatan dan dipanggil bosku, dan orang yang benar ditolak dan dikatakan menipu. Kini sudah beberapa bulan kita sering dilanda bencana banjir, seolah-olah jentera yang bertanggungjawab kepada rakyat tidak berfungsi. Seolah-olah negara tidak mempunyai menteri yang fungsi mentadbir urus hal ehwal alam sekitar. Sedangkan Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dahulu diterajui oleh Yeo Bee Yin dan timbalannya Isna Raisah Majlis kini dipecah tiga. Yeo Bee Yin berkelulusan kejuruteraan kimia manakala Isna Raisah kejuruteraan elektrik. Malangnya tempat mereka diganti oleh pemimpin politik yang tidak ahli dalam bidang yang berkaitan. Lebih malang lagi, perkataan perubahan iklim dibuang entah ke mana. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Malaysia bukan tergolong dalam kategori negara yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Apa pandangan beliau berhubung banjir kilat di Lembah Klang ini? Tuan Ibrahim dipetik Astro Awani sebagai berkata, hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam menjadi punca berlakunya banjir kilat di ibu negara pada petang kemarin. Dalam tempoh setahun, bacaan hujan adalah 2,500 mm, menjadikan purata bacaan kira-kira 200 mm sebulan. Namun dalam tempoh 2 jam sahaja, bacaan yang direkodkan adalah melebihi 106 mm, iaitu lebih setengah purata bulanan. Aras air Sungai Gombak di stesen Jalan Tun Razak adalah pada aras bahaya dengan bacaan 31.99 meter. Manakala aras air Sungai Gombak di Jalan Parlimen dan Sungai Klang di stesen Jambatan Tun Perak masing-masing adalah 30.38 meter dan 30.12 meter. Katanya seperti dipetik. Bukankah ini semua tanda perubahan iklim? Kalau sekadar untuk memberitahu media berhubung punca banjir kerana hujan lebat yang sekian-sekian bacaannya, kita tidak perlu seorang menteri khas untuk tujuan itu. Inilah zaman yang penuh tipu daya apabila amanah dan tanggungjawab jatuh kepada pengkhianat, sementara mereka yang amanah
dikhianati. Berhubung fenomena ini, Rasulullah SAW sudah memberi amaran menerusi sabdanya yang bermaksud, apabila amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Lalu seorang bertanya, bagaimanakah amanah itu disia-siakan? Maka baginda menjawab, apabila sebuah urusan pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks negara moden, seseorang yang diangkat sebagai pemimpin sesebuah organisasi, misalnya sebuah kementerian, hendaklah kerana kelayakannya, bukan kerana scheme of things bagi memenuhi kuota parti politiknya. Pemimpin yang amanah bukan hanya mesti berakhlak luhur seperti tidak mencuri dan sebagainya, tetapi juga mesti efisien, memiliki visi dan matlamat yang jelas dalam melaksanakan polisinya demi kepentingan rakyat. Justru andai pemimpin berada di kerusinya kerana merampas kuasa, apakah visi dan matlamatnya? Kerana polisi pun tak ada. Bukan Jom Channel yang mengadakan kisah Rawaibidah dan pemimpin yang bodoh dan tidak amanah di akhir zaman. Tetapi ia peringatan Nabi SAW. Malah jika di negara lain sudah lama pemimpin yang tidak efisien meletakkan jawatannya kerana malu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adinayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.